Sebab sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala. Bener, saya aja nggak pernah denger loh ada orang azan yang Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua aktivitasnya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dan mendapatkan berkah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman ya, mohon maaf apabila untuk akhir-akhir ini video saya itu agak kurang memuaskan ya, karena saya ini sekarang ini tahap belajar editing melalui komputer ya. Soalnya kalau dari kemarin-kemarin kan saya biasanya ngedit itu pakai HP ataupun handphone. Jadi sekarang ini saya mau belajar hal-hal yang baru, karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah tidak pernah ngedit dalam dunia komputer. Jadi mohon dimaafkan apabila hasil videonya kurang memuaskan, karena saya masih tahap belajar. Tapi yang terpenting, insya Allah saya akan berproses untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semua, bagaimana supaya video-video saya itu enak ditonton, enak didengar, suaranya jelas, kualitas videonya bagus, sehingga ilmu ataupun pengetahuan yang disampaikan Ustadz ataupun sedikit banyak reaksi saya ataupun komentar saya dalam semua video ini menjadi video yang berkualitas dan layak ditonton oleh umat seluruh alam. Sehingga harapan terbesar saya, semoga semua usaha saya ini dijadikan usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan asbab turunnya hidayah kepada umat seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, biar tidak banyak cakap, pada kesempatan kali ini saya akan ngaji bareng kepada Ustadz favorit saya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya, silakan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Imam Allah. 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 Dia tak khusyuk imam ni sebab sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala. Bener, saya aja nggak pernah denger loh ada orang azan yang Allah Ta'ala. Pantesan ya imamnya nggak khusyuk sholatnya, soalnya ya azannya macam tuh biasanya kan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah, ada aja Ustaz ini ya. kan Allah, kenapa budak tu azannya Allah? Tuh. Apa dia? Susah-susah bagi saya lah jadi imam dan berat. Kau ni boleh, insya-Allah. Nampak poning tadi azan pun Allah Ta'ala tu. Si azan memang Allah Ta'ala tu, tapi kalau jadi imam line clear. Budak tu pun pergi ke depan. Dia pun mana lurus rapatkan saf. Boleh tahan lah budak ni. Dia pun Allahu Akbar. Kan senang sekali ya, betul. Gila betul budak tu. Morning. Adalah seorang Astagfirullahaladzim. Seorang budak tu. Budak ni dia dekat tepi sikit. Kamu ni nampak macam boleh jadi imam. Saya cuba. Enggak penting.
Dia pergi ke depan, dia pusing belakang, lurus dalam pakam saf. Karena kita bimbang jarak dan ruang antara kita nanti, syaitan dan iblis datang mengganggu. Imam pun tak nak sabut macam tu. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus juga suaranya Ustaz Hamzah ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendayu-dayu. Imam dengan tosam tu hati imam. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca surah Al-Baqarah daripada mula sampai habis. Sembahyang Isyak daripada pukul 8.30 sampai 10.30. Imam ya, tapi tak terasa sebab bacaan itu mendayu. Tak terasa. Berjual-jual yang betul imam. Allah bacaan benar. Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir taubat pula. Ilah marau-rau imam kat belakang. Lepas itu doa, ya Allah keampunilah dosa kami, ya Allah semuanya kami banyak dosa, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Imam menambil sobat lapis mata. Nak sadap batu bacaan anak ni. Tok, itu bau sikit tutup lagi. Bahaya. Kenapa nak? Kalau nak sadap lagi, tunggu saya ambil wuduk dulu. 2 jam semayang kau tambah semayang. Dah. Cukup. Makna kata jangan dongah orang yang poning. Ada aja Ustaz ini. Itu sebab sebut tadi ibadah biar dengan ilmu. Iya betul. Ibadah biar dengan ilmu. Tak tahu belajar. Kalau tidak, apa beza kita dengan budak poning tadi? Sama lah. Iya betul. Kan? Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita, jangan lupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi naik ke langit, satu tangga, sampai last kali ketika menghadap Allah Ta'ala. Cuba ingat balik. Menghadap Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon. Nabi kita mohon tak? Mohon dalam keadaan yang sangat tertib. Bermohonlah. Kalau kita lah tiba-tiba ada wakil rakyat mana-mana cakap, apa suruh ni nak? Umat dah siap senarai. Tapi waktu Nabi ni ditanya, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nabi kata, ya Allah, kau jadikan Ibrahim begini-begini, Sulaiman kau berikan ini, Nabi Daud kau berikan kelebihan ini, kau berikan mereka kelebihan ini. Sampai sunnah sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Apa yang Allah Ta'ala dah bagi, nak tunjukkan hebatnya Allah bagi kelebihan kat yang lain. Dengan kata lain, Nabi ni salah ke Allah Ta'ala, nak bagi apa terbaik untuk dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Pertama sekali, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Nampak? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Masya Allah. Umatmu akan diberikan keutamaan ketika di hari akhirat kelak. Umat kita lah. Nampak tak? Makna nak cerita, Nabi ni kekasih Allah. Allah Ta'ala declare Nabi kekasih Allah. Jadi itu sebab kita ni kalau sayang Nabi, Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Allah. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tanya balik, semak diri balik, mana sunnah Nabi yang konsisten kita amalkan? Satu je.
Bukan kata buat satu je, paling kurang satu. Minum air masak pun sunnah Nabi. Betul. Tapi kalau orang yang betul-betul nak sunnah Nabi, dia akan tengok macam mana Nabi minum. Nabi minum, Nabi bismillah. Dan Nabi bila minum pula, Nabi tak pakai straw. Iya ya. Dulu nggak ada Bagus, sedotan wow. gitu ya. Siap air teh tarik bagi saya. Makna dia dah ambil pengajaran pada ceramah-ceramah lain. Dia kan disebut dari jauh datang air kosong bagi. Tapi masalah saya dah lama putus susu. Saya teh susu tak minum. Teh O Teh O, kopi O minum. Tak apalah, terima kasih banyak. Jadi dah lupa siapa tu. Teh O pula cerita. Pasal apa tu? Pasal apa ni? Sunnah. Jadi Nabi kalau minum, Nabi minum air kosong, air masak. Nabi minum paling kurang 3 teguk. Bukan main gogok-gogok macam tu tak. Gogok-gogok ni bukan style Nabi tau. Nabi minum sikit, minum sikit, minum sikit 3 kali. Paling kurang. Lebih tak apa. Macam tu. Tidak terlalu panas dan bukannya sejuk mana. Itulah. Buah tamar. Kaji. Buah kurma apa yang Nabi suka makan? Buah tamar apa? Nama kurma ajwa. Tu kurma Nabi tu. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala. Bukan sebab dia rasa tu. Gogo yang mahal. Kan? Beratus sekarang. Tapi sekarang ni tak ada lah mahal. Benar lah. Boleh lah. Kan? Kalau dapat buah tamar. Hidupkan sunnah Nabi. Jangan sesekali mempermain-mainkan sunnah Nabi. Ada yang cakap tu, memanglah kan, nama Nabi dulu bola janggut sebab dulu tak ada pisau cukur. Ada yang cakap kan, ada yang cakap Nabi kata barang siapa yang mempersendakan sunnahku, haram baginya syafaatku untuknya di akhirat kelak. Astagfirullahaladzim. Jangan main-main. Buat, tak nak buat sudah. Diam. Jangan cakap banyak. Budak-budak mesti dia, tak biasalah buah tamar ni. Rasa dia pelik. Tempeleng dengan kepala, banam kepala dan kolam. Sesio hidup. Paling tidak syafaat Nabi ni 3 je ni. Kita nak ni. Paling tidak kalau kita tidak mau melaksanakan sunnah Nabi, paling tidak itu kita diam ya, jangan mengolok-olok ataupun jangan mengganggu orang yang biasa melakukan sunnah-sunnah Nabi itu ya. Jangan sampai seperti itu, karena apabila seperti itu maka syafaat Nabi itu diharamkan untuk dia. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Sore pada mahsyar ni. Ada yang berjalan dengan tunggangan, ada yang berjalan dengan muka pun ada. Allah. Panih. Kebanyakan ni telanjang. Bergantung pada amalan masing-masing. Dah, walaupun telanjang, tak ada siapa sibuk tengok orang lain punya. Wih, tu bukan kota kampung kita apa? Tak ada. Tak ada sibuk semua buat hal sendiri tu. Pasal itulah kita nakkan syafaat Nabi. Yang pertama, keringanan di padang mahsyar. Orang lain panih, kita dapat naungan. Orang lain panih, kita ringan. Okey, tak ada masalah. Orang lain sorry, mencacah halangan, kita dipermudahkan. Yang kedua, syafaat jadi yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tanya je dah, ni syurga. Tak payah timbang-timbang, tak payah tanya dah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Syafaat yang ketiga, dah masuk dalam neraka sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang itu pun tak dapat, yang nombor 3 tu, berhenti jadi orang. Nabi sayang kita tau. Tu sebab tadi, aku tanpa cintamu, tanpa cinta Nabi kita tak ke mana. Nabi minta, ya Allah, jangan bagi umat aku panjang-panjang. Sebab dia sayang kita, dia tak bagi kita umur panjang-panjang. Hikmah dia,
kita boleh agak lebih kurang umur kita berapa. Orang tua-tua dah umur 60-70 tahun, dia tak ada fikir apa. Anak semua dah lapar. Dia tunggu masa ya. Tu sebab dia datang surau masjid. Apa ni? Dia ibadah lah. Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia, mudah-mudahan tak ada tengah ibadah. Tak ada nak kerja apa. Sebab dah berangkat. Tak ada siapa tu yang berazam dan target umur dia 300 tahun. Tak ada. 70 pun dah menjalar. Ingat kalau 300 berseret tang rumah. Betul. Bayangkanlah umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita lah umur 950 tahun. Berapa lama dah jadi pengungsi surau? Baru 700 tahun. Umat lama. Lama betul pengungsi surau. Dah lukuh baju dah. Punya lama kan. Nak pension ada lagi tinggal 200 tahun lagi. Mak nak ngabi setahun pun sorry kan. Ya. Nabi sayang kita. Tanda-tanda Nabi sayang kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku rindu umat akhir zaman. Macam mana pula? Sahabat tanya, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat dan patuh pada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Allah, betul ya. Betul. Nabi dah sebut. Nabi cover kita sekali dah. Nabi waktu tengah nazak ni dah sakit tenat, Nabi pandang Jibril, wahai Jibril, kau khabarkanlah, hiburkanlah hati aku ni. Aku tengah sakit ni, kau hiburkan hati aku, bagi berita gembira kat aku. Kau jangan risau wahai Muhammad, Jibril kata. Jangan risau, sebab Allah Ta'ala dah jamin topek kau dalam syurga. Kau tahu bukan itu yang aku nak dengar, Nabi kata. Wahai Muhammad, Jibril kata lagi, wahai Muhammad, diharamkan syurga bagi orang lain selagi mana umatmu tak masuk dalam syurga tu dulu. Barulah Nabi rasa gembira. Buat perangai elok-elok, masuk syurga dah orang. Ketika umatnya dijamin. Dek kita lambik, semua orang tak payah masuk. Kok yo. Yang dah confirm neraka tu lah tak tahu. Tadi kan tu lah, beda tu lah. Jadi mana kata buat perangai elok-elok. Nabi dah minta tu. Sampai satu tahap dicabut pula nyawa Nabi. Nak cabut nyawa, sakitnya ya Allah, sakitnya. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Fikir umat lagi. Ya Allah, kalau boleh biar aku tanggung kesakitan umat aku supaya umat aku tak sakit macam ni. Sampaikan ada lah pandangan yang kata kesakitan kita hari ni yang dicabut nyawa tu sakit masih sakit, tapi separuh padanya Nabi dah ambil. Sayang Nabi kat kita. Jadi tak patut benarlah kita tak sayang Nabi. Itu sebab kata belum sempurna keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku ini lebih, Allah dan Rasul ini lebih daripada yang lain. Lambik semayang, cucunya hal. Sayang cucu lebih. Marah. Itu dia. Yang kedua, ya, hidupkan sunnah Nabi. Tentang tu dah camah maulud kan, itu lain lah saya bawa. Dan yang ketiga, membina silaturahim sesama manusia. Borek silaturahim ni sebab Allah Ta'ala dah bagi sifat Allah dalam perhubungan, silaturahim. Jaga hubungan antara kita. Jangan gaduh-gaduh, jangan bercakap-bercakap. Tak lama lagi musim nak sampai. Sikit lagi dah cupil-cupil dah. Jangan sebabkan itu kita bercakap kat surau. Jangan bawa bono-bono macam tu dalam surau ni. Semayang-semayang kau adalah yang calon-calon tu datang, salam lah. Baik dengan semua. Sudah. Silaturahmi ya. Mundi sok pangkah wana. Ya, tolong jangan kita korban dan gandaikan kesatuan kita semua ni. Kan disebabkan oleh benda-benda macam tu. Ingat, apa yang Nabi sayang, itu sayang. Ingat tak pernah yang Nabi duduk kat Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba masuk seorang lelaki pada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Allah. Semua orang tak berhati lagi. Hari yang lain terserempak dengan lelaki itu lagi. Lelaki ini adalah ahli syurga. Nabi sebut lagi. Sahabat dah mula dah terasa. Kali ketiga terserempak, hari lain, tompet lain pula.
lelaki inilah adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat tak tahan, semua pergi mengintai di rumah tu. Tinjau apa kau jual sampai dia dikatakan ahli syurga. Mengaji macam biasa, semayang macam biasa. Apa lebih dia ni? Lepas 3 hari ngintai tak dapat jawapan. Akhirnya dia tanya, Tuan tolonglah kongsi dengan kami, macam mana, apa amalan Tuan sampaikan Rasulullah sambut kau ni ahli syurga, kongsilah dengan kami. Tak ada apa pun yang aku buat, tapi seingat aku lah, setiap hari aku tak nak terlupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Allah. Maaflah, tak payahlah kita letak syarat apa-apa, maaflah semua orang. Betul. Cuma Iya, siapa yang sebelum tidur dia maafkan semua orang, tidur leno berkoruh, tak ada risau-risau dah. Berbanding orang ni, dan bangun pagi sok benda pertama dia nak buat, dia nak tampar dah. Kau tengoklah pagi esok dah korek, tak sampai tampar. Itu pertama. Yang kedua, aku niat kalau aku hidup lagi pagi esok dengan izin Allah, kalau hidup lagi esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Allah mulia. Dan yang ketiga, andai kata aku panjang umur esok, niat aku kalau boleh, aku tak nak dengki dengan semua orang. Egonya. Mulia ya. Maafkanlah semua orang. Manusia tidak ada yang lari daripada buat silap. Betul. Bila minta maaf dan memaafkan, 2 benda ni susah dalam hidup kita. Minta maaf memang susah sebab ego tinggi. Iya, iya, betul. Memaafkan pun susah sebab ada orang tu dan orang lain boleh, tapi dia ni memang tak apa. Oh, saya cakap. Iya, iya betul. Banyak macam ni ya, termasuk saya Tetapi memaafkan dan minta maaf, dua-dua ini adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Tak ada syarat minta maaf. Dan boleh maafkan kau dengan syarat bayar dulu duit 10,000 tu. Bukan nak baik tu nak. Nak baik dan maafkan kau, kalau kau ada duit kau bayarlah. Kalau tak ada dan lebih macam mana tu antara kau dengan Allah lah. Tapi dan nak maaf mana? Contoh kan senang. Iya, iya. Kau bayar dulu, bayar kan ada lah syaratnya, interest. Lepas syaratnya nak baik tak payahlah letak syaratnya. Baiklah. Minta maaf. Suami isteri minta maaf, mana ada syarat? Paling tidak pun dia sebut, abang janganlah buat lagi. Abang gemar sakit kaki saya. Saya boleh maafkan abang. Abang ubahlah bang. Iyalah abang cubalah. Tak apalah. Besok tu buat lagi. Abang ni buat lagi, abang tak sengaja. Contoh kan. Jadi makna kata, kita tak payah letak syarat. Minta maaf antara satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Wah, ayat bila sambut ayat tu, ada sambut itu Nabi dan bukan Nabi. Kau dengar ke Nabi, kau cik erti Nabi. Jangan sebut macam tu. Sebab itulah kita sebut uswatul hasanah, contoh ikutan terbaik Nabi itu kita kena ikutlah. Kan? Siapalah aku tanpa cintamu. Tak ada kasih sayang Nabi kat kita, habis kita. Kita tercari-cari kat pada masyarakat nak cari syafaat Nabi. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Nabi bercakap, aku macam pernah dengar suara. Kat mana baru teringat rupanya ketika sambutan Maulid Rasul tahun yang last sebelum dia mati tu. Buat dekat surah Al-Iman, dia selawat paling kuat hari tu. Tu yang Nabi macam dengar-dengar suara tu. Oh tu. Oh dulu kau banyak berselawat pada aku waktu kau pergi Makkah. Dia pergi umrah, dia berselawat banyak. Kat sana Nabi kena dia selawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak orang yang banyak selawat pada aku. Allah. Kita ni kalau pergi Makkah memang semua buat selawat, buat sembahyang sunat semacam-macam, macam-macam sang sunat kita buat. Ya, ya. Masa tu tersanang betul kan. Tak pernah ni dah orang pergi umrah tak nak pergi lagi. Kalau pergi Makkah cukuplah ni dah sekali jorat kan, dah takkan pergi dah, tak ada orang cakap begitu. Ya, semua nak pergi lagi kan. Ya, ya betul. Siapa yang belum pernah pergi, memang dia kan sudah nak pergi juga tapi entah. Tengok dulu kita. Nah, tapi sebenarnya pergi lah tuan-tuan, pergi selagi boleh pergi. And then tak pergi umrah haram, dan pergi haji yo. Oh mak ayat kan. Kau dah daftar tu? Belum.
Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah. Kalau tak ada aral melintang, dia boleh poi pada tahun 2100 pek boleh. Lama 3 banget. kali mampu tak boleh poi ni. Mampu hidup, tak poi ni tau. 2100 pek boleh. Lama. Lama banget itu. Iya, hanya orang yang dah poi dia tahu nikmat kan. Siapa dah pernah pergi umrah dia tahu. Seronok poi. Iyo. Macam dengan ceramah ni kan. Orang yang dah poi dengan ceramah tu dia tahu nikmat duduk dalam majlis ilmu. Betul. Nak puaskan hati semua memang tak boleh. AJK surah Al-Iman yang baru saja dilantik. Baju pun belum habis gosok lagi. Ada lain lagi. Kan? Adalah saja. Buat ya program-program baik. Tak kira nanti tahun berapa tahun sekali pemilihan tu. 3 tahun sekali. 3 tahun orang baru pula naik contoh kan. Buat je. Tahu kan? Jangan condemn orang dulu sudahlah kan. Buat je. Kan? Iya, buat yang terbaik. Penceramah dah susun ni Senin, Selasa, Rabu, buat je lah. Orang lain yang komplain, biasalah setiap taman perumahan memang ada wakil yang masuk air tu. Aduh, tak betul, ni tak betul. Duit banyak, program tak ada. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Iyalah penceramah tu kelakar malah. Bondo. Yang penceramah seorang dia serius mana, takut dia datang, tak, ya boleh lah. Yang seorang kuat mana seorang, menjerit-jerit, salah juga. Yang seorang tu tak terang lah. Dia ni bisu kan. Berbisik-bisik cakap dengan siapa? Nak puaskan nanti semua orang tak yang penting niat kita baik, buat yang baik yang untuk orang. Dia macam poi umrah kan. Orang yang poi dia tahu nikmat kan. Dah poi tahu macam dengan ceramah. Hanya orang yang dengan ceramah tu dia bersandar kat dinding yang tahu nikmat kan. Mana sama tengah dengan sandar, mana sama. Tak payah beralih ni contoh. Kan. Ni tiang ni dan punya. Dinding ni dan punya. Itulah maksudnya. Orang dah poi, dia tahulah. Orang yang kahwin muda, dia tahu nikmat kahwin muda. Kan? Dia umur 65, bini 25. Dia tahu. Yang kau dongki kenapa? Alhamdulillah, dah jodoh dia. Alhamdulillah. Sebulan tak datang surau pasal. Nah, kau apa olah adik, kau faham kau? Kan, orang perempuan pun sama. Mulut tu jaga. Perempuan sini dia okey, tampil lain ni. Dia dengar weh. Pakcik yang umur 65 tahun, bini 25 tahun weh. Burak boyo. Cuba jawab. Alhamdulillah, dapat bini yang togap jaga dia. Dua lah cakap. Positive thinking. Bini 25 tahun, dia 65. Malah pertama mampu betul. Dorang batu mulut dia. Tunggulah elok cakap. Kan? Jadi makna kata akhirnya kita di kesimpulan ni tengok balik kita ni nak capai mahabbah ma'iyatullah. Ingat saya cakap tadi yang oleh ma'iyatullah tu kesertaan Allah dalam kehidupan kita. Maknanya kita ni cari Allah dalam kehidupan kita. Kita pergi kerja, contohlah ma'iyatullah, sertakan Allah dalam hidup kita. Start motor bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat kita ke Allah, ingat kita ke Rasul. Start motor dalam kereta, pasang nasyid kau, pasanglah ayat Quran kau. Tu cara makna adaptasi ad-dinul Islam, cara hidup Islam dalam hidup kita. Kan? Ni bukan cakap orang masuk ni sendiri ni nak pasal. Kadang sama kan dengan tak apa di zikir tak tahulah. Kan? Tu sebab minta ya Allah mudah-mudahan. Tu sebab kadang-kadang ceramah, kadang-kadang dengan ceramah tu ingatkan kita. Saya sendiri pun dengan ceramah tu bila dapat tajuk je ni, wah nak kena cari ni. Dia cerita apa ni? Dia tahu kan? Bayangkanlah hari Sabtu saya ke Lahad Datu, semalam Sandakan, pagi tadi Penang. Malamnya Puchong. Bayangkan tu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kan. Tu kita share. Doakanlah elok-elok. Buat yang baik-baik. I am for A, ingat mati for Allah. Mudah-mudahan itulah
kata kunci yang nak bagi kita supaya kita susun balik diri kita ni, supaya kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita dan kecintaan Allah kepada kita untuk kita cari. Ya. Jadi rasa cukup dah sekat tu. Saya faham lah tanda-tanda suruh berhenti tu, saya faham. Dia kalau duduk dah kejap-kejap berubah posisi tu, sama ada suruh berhenti tu. Dah cenia, dah mula kek kupiah masuk mana. Dah mula tak tahu arah kan. Tak betul pesen dah tu. Jadi sepatutnya insya-Allah ada kesempatan lain kita jumpa lagi. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Amin. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya ilmu ataupun ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat yang penuh dengan kelakar, penuh dengan lawak ya, sehingga membuat jemaahnya ataupun saya sendiri dibuat ngakak dan merasa puas apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat tentang bagaimana kita itu ketika ibadah harus dengan ilmu, ataupun kita itu harus mengamalkan sunnah Rasulullah, ataupun kita itu harus menjaga silaturahmi antara saudara kita, antara tetangga kita, tetap menjaga silaturahmi sehingga kita semua itu bisa bisa dimurahkan rezekinya, bisa tambah umur, karena silaturahmi ini bisa membuat umur kita itu semakin berkah, semakin bertambah ya, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang membuat kita lebih lebih semangat untuk ngaji kepada Ustadz. Alhamdulillah kita dapatkan juga, dan semoga harapan terbesar saya semoga dengan adanya program ngaji pada kesempatan kali ini, dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti program ngaji pada kesempatan kali ini mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik serta ditambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.